yang mahsyar, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, malam ni Allah pilih kita. Allah panggil kita, labbaik Allah. Allah panggil kita datang ke rumah Allah. Tetapi kita rasa sedih. Padahal keliling masjid ni banyak perumahan. Banyak rumah-rumah yang mewah. Banyak rumah-rumah mencakar langit. Tetapi dia tak mampu nak menjejakkan kakinya ke dalam rumah Allah. Sebab itu hamba yang dipilih saja yang dapat menjejakkan kakinya ke dalam rumah Allah. Sama-sama kita muhasabah diri tuan-tuan. Masa Nabi Isra wal Mi'raj, orang yang mati dalam beriman dalam 1000 seorang yang mati di dalam bighairi hisab dalam 1000 seorang Sebab itu penduduk syurga tak ramai. Dalam 1000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia, maka dimasukkan ke dalam syurga Allah yang bighairi hisab seorang. 999 atau pendapat mengatakan dia akan diazab di dalam neraka jahanam. Satu pendapat mengatakan dia lepas daripada neraka jahanam dan dia akan dihisab di padang mahsyar. Sama-sama kita muhasabah diri tuan-tuan. Tambah pula sekarang ni akhir zaman, dunia dekat dengan yaumul qiyamah. Bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, orang bodoh makin lama makin ramai. Kalau cakap Jawanya, orang goblok. Cakap Banjarnya, orang bungul. Orang bodoh makin lama makin ramai. Dia tak ada ilmu, mengaji tak, menuntut dengan tok guru tak, boleh cerita buat hukum, boleh baca hadis, boleh baca Quran. Tengok orang sekarang, tuan-tuan. Sebab itu pentingnya ilmu. Ilmu ni wajib. Talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu saraf. Dia ada fa'il madi, ada fa'il mudhari', ada isim fa'il. Itu kena mengaji, kena menuntut ilmu sampai kita mati. Ni bab menuntut ilmu, tuan-tuan. Nak mandikan jenazah, kena ada ilmu. Nak semayang, kena ada ilmu. Nak angkat tangan, kena ada ilmu. Sebab itu siapa yang tak semayang, dia tak layak dipanggil Islam. Sebab dia sudah meninggalkan satu rukun. Tuan-tuan, kalau buka dalam bab solat, dalam hadis ni yang berbunyi, apa kata baginda? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang. Bila Nabi dah tak ada, nak rujuk dengan siapa? Nak lihat macam mana cara-cara buat sembahyang? Rujuk dengan ulama, mengaji dengan ulama. Tapi akhir zaman orang dah tak suka dengan ulama. Artis orang suka lah, tuan-tuan. Cuba panggil kumpulan Scorpion. Satu kampung Scorpion turun, tuan-tuan. Panggil ulama, panggil tok guru mengajar kat masjid, datang free. Duduk tak kena bayar. Sila hari bulan nanti lepas kuliah dapat makan lagi, tuan-tuan. Tapi orang tak mau datang. Kenapa? Dia tak nampak tentang pahala. Dia tak nampak syurga depan mata. Dia tak nampak macam mana azab neraka depan mata. Tuan buka kisah sejarah Malaikat Jibril. Nabi bertanya dengan Malaikat Jibril tentang neraka jahanam. Wahai Jibril, aku nak tanya dengan kau, neraka jahanam ni untuk siapa? Neraka jahanam ni siapa penghuni dia? Malaikat Jibril tundukkan kepala. Malaikat Jibril tak cakap. Rasulullah tanya lagi. Jawab Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengangkatkan kepala. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Rasulullah, neraka jahanam adalah untuk umat kau. Neraka jahanam adalah untuk umat kau. Dalam neraka jahanam, ramai umat kau dalam neraka jahanam. Nabi 3 hari 3 malam Nabi tak cakap dengan orang, tuan-tuan. Tu Nabi ni sayang dekat kita, tuan-tuan. Nabi ni sayang dekat kita. Nabi ni rindu dengan kita. Tuan-tuan buka dalam kitab sirah, Nabi tengah mengajar sahabat. Sahabat kalau belajar bukan macam tuan-tuan, duduk jauh sana, duduk tepi dinding sana. Baik, duduk dalam kolah terus. Faham Sahabat mengaji dengan Nabi, duduk rapat bertemu lutut. Itu sunnah menuntut ilmu. Itu orang dulu belajar ilmu dekat. Tuan-tuan buka kisah sejarah Abu Yazid Al-Qurtubi. Orang tanya dengan dia, wahai Syekh, kenapa aku menuntut dengan engkau? Ilmu engkau luar biasa. Apa kata Abu Yazid Al-Qurtubi? Ilmu aku ilmu yang tulen. Cara cakap aku cakap yang tulen. Aku tidak mengambil yang tidak tulen.
Ni Abu Yazid Al-Qurtubi, Abu Yazid Al-Bustami, lain Syekh Abdullah Al-Mubarak. Banyak kisah-kisah para wali. Itu yang Nabi, tuan-tuan, dia duduk dengan sahabat. Apa kata Nabi? Ada di antara umatku, dia mulia sangat di sisi Allah. Dia mulia sangat di sisi Allah. Tetapi dia tak duduk pada zaman aku. Dia tak pernah makan dengan aku. Dia tak pernah tengok wajah aku. Tak pernah ikut aku pergi berjuang. Tak pernah tengok macam mana kesusahan aku pergi berdakwah. Itu yang sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia tidak berada pada zaman aku. Aku dah wafat nanti baru mereka lahir. Mereka tak pernah tengok aku. Mereka tak pernah jumpa aku. Tetapi dia hamba yang soleh, hamba yang takutkan Allah. Aku pun rindu dan kasih kepada mereka. Nampak tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa. Hidupnya tuan-tuan tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Tuan-tuan. Lepas itu dalam hadis sebut, sesiapa yang rajin sembahyang jemaah 5 waktu cukup, nanti dia lalu jabatan sirat seperti kilat menyambar. Sebab jabatan sirat ni tuan-tuan, dia jalan 1000 tahun, jalan lurus 1000 tahun. Ni bukan cerita dongeng, ada hadis sahih. Menjunam turun bukit 1000 tahun. Naik bukit 1000 tahun. Bawah neraka Jahannam. Ni jabatan sirat. Itu dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Satu lagi apa ayat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu kena tahu makna. Dia kena tafahum. Tahu tafahum? Tafahum ni cakap Arab. Tafahum tu dia faham apa dia baca. Bila dia faham, sembahyang dia dapat hudur. Hudur cakap Arab, sembahyang dia hadir. Itu dia sembahyang tu dia ingat Allah. Dia sembahyang tak ingat dunia. Dia sembahyang tak ingat manusia. Dia sembahyang tak ingat makhluk. Dia sembahyang hanya ingat kepada yang Maha Khaliq. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku sembah. Aku tak sembah selain engkau. Aku tak sembah manusia. Aku tak sembah duit. Aku tak sembah pokok. Aku tak sembah buah. Aku tak sembah harta benda. Aku tak sembah bini aku. Aku sembah engkau. Dan kepada engkau aku minta pertolongan. Nak minta tolong, minta dengan Allah. Minta dengan manusia. Manusia tak suka. Tuan-tuan. Minta dengan manusia. Minta dengan makhluk. Makhluk marah. Minta dengan Allah, Allah suka hambanya berhajat kepada dia. Tuan-tuan, dalam Al-Quran apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku perkenankan. Minta dengan aku. Minta dengan aku. Engkau bodoh kan? Minta dengan aku kalau engkau nak alim. Kalau engkau nak pandai, engkau malaskan sembahyang sunat, engkau malaskan nak baca Quran, engkau malaskan nak pergi surau, pergi masjid. Bulan Ramadan engkau rajin, bulan Ramadan engkau suka tolong orang. Kenapa masuk bulan Syawal engkau malas balik? Tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan, dunia dekat akhir zaman, orang makin lama makin jahat. Tengok baru ni, negara kita bukan tempat lain, bukan dekat Afrika, bukan dekat Brazil, negara kita orang toreh perut ni keluar janin. Datang lagi orang tu hidup ni bakar pula. Bukan dekat Brazil, dekat negara kita. Sebab dalam hadis sebut, bila dunia dekat dengan kiamat, manusia akan jahat, makin jahat, makin jahat. Mereka akan balik zaman jahiliah balik. Mereka akan bunuh anak balik. Mereka akan bunuh mak ayah dia balik. Mereka akan menyembah selain daripada Allah. Akan balik pada zaman jahiliah. Satu pendapat mengatakan bila dunia dekat dengan kiamat, bangsa-bangsa Arab makin teruk, makin teruk, makin teruk perangai bangsa Arab. Tuan-tuan. Tanda-tanda semua dah ada, tuan-tuan. Dajjal ni bukan malaikat. Dajjal ni bukan iblis. Dajjal ni bukan jin. Dajjal ni manusia. Buka dalam hadis. Itu masa Dajjal datang dekat Madinah, dekat Mekah, dia tak boleh masuk. Dia kumpul tentera-tentera dia depan sempadan Madinah, depan sempadan Mekah. Buka dah hadis.
Dajjal ni manusia, dia bukan iblis, dia bukan jin, dia bukan malaikat. Dia hentak kaki dia, sebab Allah bagi Dajjal ni ilmu dia luar biasa. Dia hentak kaki Madinah, gempa bumi, bergegar Madinah. Keluar orang munafik, keluar orang fasik di bumi Madinah, di bumi Mekah, dia ikut Dajjal. Sebab itu Dajjal punya dahi ada tulis kafir tu. Tak semua orang yang nampak. Yang nampak, yang sebenar-benar mukmin, yang sebenar beriman kepada Allah, dia sebenar-benar yakin Tuhan itu adalah Allah, baru dia nampak. Orang tu je yang baru nampak dekat dahi Dajjal ada tulis kafir. Orang munafik tak nampak, orang fasik tak nampak. Dajjal ada dah tuan-tuan. Tunggu masa nak lepas Tuan-tuan tengok sendiri. Tengok di media sosial. Perempuan-perempuan Islam, anak-anak orang Islam berjoget sana, berjoget sini, di TikTok, di Facebook, di IG. Kadang pakai jubah, kadang pakai purdah. Nak jual jubah sampai dapat benda haram. Memang ada dalam hadis, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam hadis daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya dengan baginda, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya dengan baginda, ya Rasulullah, kenapa bumi ni dia bergegar, dia gempa bumi? Jawab baginda, dia 3 perkara apabila manusia buat salah dengan Tuhan. Yang pertama kata baginda, apabila ramai wanita-wanita menjadi penari-penari dan menjadi penyanyi-penyanyi, maka dunia akan bergegar. Tuan tengok sini ya, tak payah nak pergi tengok konsert. Dalam TikTok dah ada orang menari ya. Kadang bini AJK menari. Aku tak cakap AJK mana, dekat Zimbabwe sana. Akhir zaman, tuan-tuan. Orang tak kira dah benda halal, haram, orang tak kira dah. Janji banyak view, janji orang banyak tengok, janji orang banyak like, orang tak kira dah sekarang, tuan-tuan. Akhir zaman. Sebab tu orang datang masjid ni tak ramai. Tak buka kalam ulama. Apa kata ulama? Nak melihat umat Islam itu beriman kepada Allah, nak melihat mereka cintakan Allah dan sayangkan Nabi mereka. Mereka ramai-ramai berbondong-bondong datang semayang berjamaah. Itulah orang yang beriman. Nak melihat orang Islam ramai di bumi Allah, tengoklah pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Maka ramai umat Islam akan datang ke masjid, akan datang ke surau. Mereka semayang sunat hari raya Aidil Fitri dan semayang sunat hari raya Aidil Adha. Kita tengok nanti bulan haji, raya korban, ramai orang datang bawa kupon nak ambil daging. Ramai beratur. Kalau aku AJK, tuan-tuan, tempat kami, masjid kami, kalau datang ambil daging, kami cakap dulu kat mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan, kamu datang hari ini, apa tujuan kamu? Adakah kamu datang hari ini tujuan kamu hanya semata-mata nak ambil daging korban, ataupun kamu cintakan Allah? Kami tanya orang datang ambil daging korban. Kalau semata-mata kamu nak ambil daging korban untuk sedap-sedap tekak kamu balik lah. Kami warning, tuan-tuan. Sebab apa? Ada setengah manusia ni, dia datang masjid, datang surau, hari raya korban, dia datang lah, ambil daging korban. Lepas tu tak datang lah, tuan-tuan. Kita buka lagi kitab tasawuf. Daging-daging korban, daging-daging akikah, dia menangis apabila yang makan daging itu orang yang melanggar hukum Allah, orang yang tak semayang berjamaah, anak yang derhaka dengan mak dan ayah, isteri yang derhaka dengan suaminya, hamba Allah yang derhaka dengan Allah. Allah panggil setiap waktu, Allah panggil. Muazzin melaungkan azan, hayya 'alas salah. Mari semayang, mari semayang, mari semayang. Tapi orang tak datang. Orang datang bila? Banjir kemaman besok, orang datang lah. Tuan-tuan, Allah tenggelamkan balik, orang datang balik, orang berhimpun balik, tuan-tuan.
Ingat, jangan lawan Allah. Utang buka kisah pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Utang buka kisah pada zaman Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam daripada zaman Imam Ghazali, tuan-tuan, ada satu kampung ni, orang ni kuat ibadat. Kuat berzikir. Kuat baca Quran. Malam-malam sembahyang tahajud tak tinggal. Tapi ada kemungkaran, dia tak cegah. Orang berzina, dia tak cegah. Dia takut nak tegur. Orang buat benda haram, dia tak tegur. Masa waktu dia tak ajak orang pergi sembahyang. Nafsi, engkau, aku. Maka Allah marah, Allah datangkan balak dan wabak, kampung itu tenggelam dalam bumi. Tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, tadi baru mukadimah. Jangan tengok aku tak puas hati, ya. Habis pukul 12 boleh. Datang masjid pun lambat, terhegi, tuan-tuan. Yang paling jauh aku datang awal, duduk kat kereta, aku tengok, tadi ada polis 2 orang. Tuan-tuan. Aku paling jauh, aku paling cepat. Tuan-tuan. Itu rumah Allah ni, jangan tak datang. Rumah Allah ni jangan lambat. Ada kisah pada zaman Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni, dia pengembala kambing. Dia pengembala kambing. Tak silap aku, habis labah, tak silap aku. Kalau silap, betul kan? Bila azan, dia datang mayang. Lepas mayang, dia cabut. Bila azan, datang mayang. Lepas mayang, balik cabut. Nabi pelik, Nabi tanya, wahai sahabat, mana pergi sahabat kita ni, lepas mayang, terus balik. Lepas mayang, terus balik. Sahabat bagi tahu, dia jaga kambing. Nabi panggil dia. Nabi tanya, wahai sahabat, aku nak tanya, engkau datang semayang, cepat engkau datang, lepas semayang, kau terus cabut. Kenapa engkau pergi mana? Baju solat aku satu aja, ya Rasulullah. Aku gile-gile, tukar-tukar dengan bini aku. Itu sebelum dia kaya. Bila dia kaya, dia lupa Allah. Sama macam Fir'aun, sama macam Qarun, tuan-tuan. Qarun ni dulu dia Islam, Fir'aun ni melawan hukum Allah. Qarun ni kawan baik dengan Nabi Musa. Qarun ni dulu semayang, Allahu Akbar, doa malam-malam. Qarun ni dulu susah, kapak kayu, jual kayu, dan Qarun. Ada satu tempat dekat dalam negara kita pun juga, tuan-tuan, ada satu madrasah ni dulu dia dibina oleh seorang tok guru. Aku tak cerita tempat ada kat mana, nanti aib. Betul, penting murabbi, penting pemimpin yang mendidik dengan sebenar-benar kepada ma'rifatullah. Meninggal murabbi ni, meninggal tok guru ni, kampung ni jadi sosial. Masa ada tok guru ni, kampung ni TV pun tak ada. Masa tok guru ada dalam kampung tu, orang memang kacau, tak boleh. Masa tok guru ada dalam kampung tu, orang semua rajin sembahyang jemaah. Bila tok guru ni meninggal dunia, kampung tu, tuan-tuan, orang tak sembahyang jemaah dah. Sembahyang jemaah pun satu saf ya. Anak-anak orang kampung dalam tu dah pakai seluar pendek. Tuan-tuan. Itu bahaya, tuan-tuan. Itu dalam hadis sebut, bila dunia dekat kiamat, Allah angkat permata ilmu. Allah angkat permata ilmu, apa dia? Allah wafatkan ulama. Allah wafatkan ulama, maka tinggal orang bodoh, tinggal orang jahil. Tuan-tuan, hati-hatilah, ilmu ni penting, tuan-tuan. Ilmu ni cukup penting, tuan-tuan. Baiklah, malam ni tazkirah aku pada malam ni nak cerita buat tentang takwa. Takwa. Hamba yang takut kepada Allah. Hamba yang sebenarnya takut kepada Allah. Sebab itu kita sembahyang. Sembahyang ni dia adalah mendidik kita menjadi hamba Allah yang disiplin. Sembahyang itu mendidik kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar ma'rifatullah. Hamba Allah yang sebenar-benar takutkan Allah. Itulah sembahyang. Tuan-tuan. Itu sembahyang tak boleh tinggal. Boleh tinggal dengan tertidur, boleh tinggal bila terlupa, boleh. Orang perempuan boleh tinggal sembahyang bila datang haid, boleh. Bila datang haid dia sembahyang maka haram, tak boleh. Orang lelaki, kau datang haid, kau datang bawasir, kau tetap wajib sembahyang. Ni orang lelaki tak ada cuti, bro. Dengar ni, oi. Tak ada cuti. Ada setengah orang sahabat kita ajak, "Syekh, jom sembahyang." Minta maaf, ana uzur. "Syekh, datang masjid, minta maaf, ana uzur." Tahulah, tuan-tuan, malaikat sentiasa mencatat. Tu budak yang baring tu, malaikat dia tak ada buku ni.
Dia tak ada buku sebab dia belum cukup umur, dia belum mukallaf. Macam kita dah mukallaf. Bila dah mukallaf, kita dah ada buku catatan. Malaikat tulis, tak pernah tinggal. Buat apa sekalipun malaikat tulis. Tuan-tuan. Itulah malaikat Allah, dia sami'na wa ata'na. Dia bukan sami'na wa asaina, sami'na wa ata'na. Itulah malaikat Allah. Kita nak tengok malaikat, nak jumpa malaikat, masa dekat nak mati besok, kita jumpa lah. Tuan-tuan. Malaikat maut, kita jumpa lah. Malaikat maut ni matanya sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak itulah mata malaikat maut. Malaikat maut ni satu kaki di atas neraka Jahannam. Itu malaikat maut. Itulah dia nanti akan jumpa kita. Akan jumpa mak-mak kempit, akan jumpa mak-mak metro, akan jumpa mak-mak retro, akan jumpa mak-mak superbike, akan jumpa AJK masjid, akan jumpa JKK kampung, akan jumpa ustaz-ustaz. Itulah malaikat maut. Kalau nak selamat daripada mati, jangan tak baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ada dalam hadis. Sahabat baca 25 kali lepas maghrib, 25 kali lepas subuh, orang ni mati husnul khatimah. Kubur nanti orang hantar kita kat kubur. Ni kita semua bakal jenazah. Ulama cakap apa? Kalau rambut kamu dah putih, itu tanda Allah bagi peringatan dekat kamu. Sebab tak lama nanti kamu akan pakai kain putih. Bila kamu dah suka sepi-sepi, sunyi-sunyi, duduk asing-asing, duduk asing-asing jauh-jauh tu. Duduk sepi-sepi, ceruk sana, ceruk sini, sepi-sepi lah. Allah nak ingatkan kita, satu hari kita akan duduk tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Sepi lah seorang-seorang dalam kubur. Faraji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah As-Sajadah, besok pagi imam baca. Tu alam barzakh. Kata kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan bukan penduduk Kemaman. Aku bukan penduduk Selangor. Cuma kita menompang. Macam aku menompang di negeri Selangor. Macam tuan-tuan menompang di negeri Kemaman, Terengganu. Allah hantar tuan-tuan dekat sini. Allah nak uji kita. Adakah kita sabar duduk dekat dunia? Kalau kita sabar duduk dekat dunia, apa yang Allah uji kita? Duduk dekat masjid, kita sabar sembahyang berjamaah. Duduk menuntut ilmu, kita sabar. Ulama, tuan-tuan guru mengajar, kita sabar. InsyaAllah mudah urusan nak masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau kita tak sabar, susah nak masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan. Baiklah, tentang takwa. Ta adalah taubat. Sebab itu dua jalan pintu taubat ni, ya, dia akan ditutup dua jalan. Nak taubat, taubat sekarang. Nak sedekah, sedekah sekarang. Dua jalan tutup bila nyawa sampai sini. Isteri nak minta maaf dengan suami setiap malam, minta maaf dengan suami sebelum tidur, minta maaf. Bukan minta maaf masa nak raya, minta maaf. Bukan masa dapat duit KWSP baru nak minta maaf. Minta maaf setiap malam dengan suami sebab tekad dia nak masuk syurga dengan suami dia. Yang main, orang perempuan bila bernikah hati-hati dengan suami. Tuan-tuan, bab talak pun kena mengaji, bab talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, kena mengajilah bab talak, tuan-tuan. Itu dunia ni tempat ujian. Tempat ujian, dunia ni tempat ujian. Allah uji kita. Tengok dalam rumah, suami dia uji dengan perangai bini. Selalu kena marah dengan bini. Kena marah bini, datang masjid monyok. Sabarlah. Isteri kadang kena marah dengan suami. Buat air silap, minta kopi terbuat Nescafe, kena marah dengan suami. Sabarlah wanita tu. Maklum kenal siapa dia penduduk syurga, wanita syurga, suami dia jahat. Siapa? Firaun. Asiyah, suami dia jahat. Firaun pukul Asiyah, letak Asiyah dalam kawah. Asiyah ni mati dalam kawah, tapi dia wanita syurga. Tuan-tuan, wanita yang sudah bernikah jahat dengan suami. Siapa? Bini Nabi Nuh.
Maki Nabi Nuh, hina Nabi Nuh, dia kata Nuh gila. Tapi Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh duduk dengan bini dia 900 tahun. Tuan-tuan, 900 tahun. Kita dengan bini kita baru 14 tahun. Tuan-tuan, baru 10 tahun. 900 tahun. Nabi Nuh ni ranking Nabi nombor 5 masuk dalam syurga. Ranking nombor 5. Kita tak ada nama, bro. Ingat, bro. Nama kita tak ada, jangan berangan lah. Sahabat Nabi, Nabi cakap dah, ada dalam kitab anak kunci syurga. Apa kata Nabi? Umar fil jannah, Ali fil jannah, Abdul Rahman fil jannah. Semua 10 sahabat. Malam-malam sahabat menangis. Kita tak ada nama. Malam-malam ingat tuan-tuan, sahabat Nabi Sayyidina Osman tu, Sayyidina Osman, dia punya janggut macam sarang lebah. Dia takutkan Allah, menangis, takutkan Allah, takutkan neraka Jahannam, menitik-nitik air, tuan-tuan. Ini Sayyidina Osman. Di antara sahabat Nabi yang malaikat malu dengan sahabat Nabi, salah satunya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman. Ya. Yang rajin sedekah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni masa dia wafat, dalam rumahnya ada ketulan-ketulan emas sebesar-besar meja ni, berapa belas ketulan emas masa dia wafat. Dipecahkan di Paraid kepada orang yang memerlukan harta Paraid. Itu Abdurrahman bin Auf. Dia kaya. Dia suka bayar hutang-hutang sahabat. Kita kaya tak? Suka pamerkan harta dekat TikTok. Ada gelang tunjuk ke orang. Ada kereta tunjuk ke orang. Buat kolam renang pun tunjuk ke orang. Ingatlah, ya. Baiklah, tentang takwa. Tak adalah taubat. Selalu malam-malam mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku ini banyak salah. Ya Allah, ya Allah, aku ini jahat. Ya Allah, ya Allah, aku ini lemah. Ya Allah, ya Allah, aku ini kotor. Ya Allah, malam-malam doa sampai menangis. Malam doa, tuan-tuan. Malam-malam, malam sepertiga malam, tuan-tuan. Ya? Itu salafus salih ni, tuan-tuan. Ahli-ahli abid cakap Arab. Ahli-ahli ibadah. Malam-malam nangis, takut ke Allah. Tuan-tuan, buka kisah Abu Yazid Al-Qurtubi. Anak murid tanya dengan dia. Wahai Abu Yazid Al-Qurtubi, umur kau berapa tahun? Apa kata dia? Umur aku baru 4 tahun. Kenapa baru umur 4 tahun? Kan umur kau tu 74 tahun. Apa kata dia? Aku baru 4 tahun ni, baru aku sebenar-benar aku dekat dengan Allah. Yang 70 tahun tu aku lalai dengan Allah. Nampak? Ini orang sufi, tuan-tuan. Orang tasawuf. Lepas tu ilmu tauhid wajib belajar. Ilmu fiqh wajib belajar. Ilmu tasawuf wajib belajar. 3 ilmu ni wajib belajar, tuan-tuan. Sembahyang, dalam sembahyang dia ada ilmu tauhid, dia ada ilmu fiqh, dia ada ilmu tasawuf. Rukun 13 tu kena tahu, tuan-tuan. Kalau tak tahu, macam mana buat sembahyang? Fatihah ada syarat dia. Takbiratul ihram ada syarat dia. Allahu Akbar, alif tak boleh panjang, lam tak boleh panjang, ra kena matikan. Masa takbiratul ihram, kepala badan tak boleh condong ke depan. Condong ke depan tak lurus setegak-tegaknya, apabila dia kuasa maka tak sah solat. Ni buat semayang. Lepas tu semayang mula-mula kena berdiri lurus. Bukan terus takbiratul ihram ya. Lepas tu takbir ni ada 3. Takbiratul ihram, takbir intiqalat, takbiratul ula. Ini dalam semayang, tuan-tuan. Tu orang dulu semayang dia mengaji, tuan-tuan. Dia belajar buat semayang, kursus buat semayang, tuan-tuan. Ya.
Baiklah tentang ta. Tuan-tuan jangan risau. Pukul 9 kita berhenti sebab pembayaran sampai pukul 9 sahaja. Ya. Ustaz minta duit, aku tak minta duit pun. Tuan-tuan. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tak bagi pun tak apa. Tuan-tuan. Ya. Aku ada Allah. Hari ini, rezeki hari ini. Besok, rezeki besok. Buka kisah Hasan Al-Basri. Ulama tauhid, dia buka madrasah. Dia belajar dengan sahabat Nabi. Dia buka satu madrasah. Dia berjalan-jalan di pasar. Contohlah berjalan-jalan di pasar Kemaman, dia jumpa dengan anjing. Jumpa dengan anjing, dia angkat kain, angkat jubah dia. Anjing tu duduk, anjing tu duduk, anjing tu bercakap. Tuan-tuan pernah anjing bercakap dengan tuan-tuan? Pernah? Pernah ha? Biawak cakap dengan Nabi. Tuan-tuan. Lepas tu Nabi lain, wali Allah lain. Dia derajat ni ada 3 derajat. Derajat orang awam lain, derajat orang hawas lain, derajat orang hawasul hawas lain. Ada orang cari rezeki, dapat rezeki. Ada orang cari rezeki, tak dapat rezeki. Ada orang tak cari rezeki, rezeki datang. Tuan-tuan nampak ni? Ada orang doa-doa jatuh pada langit. Memang tak masuk logik akal. Macam kubur lah, tak masuk logik akal kubur. Duduk dalam tu, malaikat datang tanya. Tempat sempit, boleh ke? Alam barzah, negeri negara yang lain. Tuan-tuan. Macam kita duduk dalam mak, alam rahim. Duduk dalam perut mak tu. Tuan-tuan. Masa tu kita tauhid kuat. Tak fikir pasal makan. Tak fikir pasal apa. Masa kita tauhid kita kuat. Bila kita keluar dekat dunia, lahir dekat dunia, itu yang tauhid mula tak kuat. Tuan-tuan. Itu yang Hasan Al-Basri, dia angkat kain, angkat jubah dia, anjing bercakap. Apa kata anjing? Wahai Hasan Al-Basri, engkau seorang ulama sufi. Cakap anjing, tuan-tuan. Engkau angkat kain depan aku, hina ke aku ni? Walaupun aku ni anjing di sisi manusia, tapi aku ni tak hina di sisi Allah. Mulutku selalu berzikir menyebut nama Allah. Wahai Hasan Al-Basri, engkau ingat, aku nak ingatkan kau. Nampak tak? Apa kata anjing? Aku ni kalau basah engkau kering, baru najis. Kalau engkau basah aku kering, baru najis. Kalau aku kering kau kering, tak najis. Engkau ingat ni, aku nak ingatkan kau. Hasan Al-Basri tundukkan kepala. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai anjing, kau duduk dengan aku jaga kau. Anjing cakap apa? Aku tak mau duduk dengan manusia. Manusia ni hidupnya fikir makan. Besok belum tentu hidup, dah fikir dah besok nak makan apa. Macam kita lah. Besok belum tentu hidup, dah bincang dengan bini lah. Yang besok nak makan nasi apa? Nak makan nasi dagang kan? Nak makan nasi kerabu yang. Itulah manusia. Tuan-tuan. Kita tengok anjing. Ada pernah nampak ada anjing simpan makan nasi lemak? Pernah nampak? Pernah nampak anjing simpan tulang? Pernah nampak? Tak ada. Tuan-tuan. Itu Hasan Al-Basri. Ulama-ulama sufi ni banyak hebat-hebat, tuan-tuan. Malik bin Dinar. Ya, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Syekh Abdullah Al-Mubarak ni pula, tuan-tuan, dia ada pondok. Dia ada madrasah. Setiap pagi dia akan bawa air dalam kantong. Dalam kitab sebut kantong lah. Satu pendapat mengatakan bejana. Dia letak depan pondok-pondok anak murid dia dalam timba. Besok pagi dia tengok dekat depan pondok ni. Dia tengok air siapa yang berkurang dalam bejana ni. Bila tengok berkurang, dia tahulah anak murid dia ni semayang malam. Tuan-tuan, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Itu Syekh Abdullah Al-Mubarak ni, dia panggil anak murid dia bagi ayam seorang sekor. Engkau tolong bawa ayam ni, engkau sembelih yang orang tak nampak. Ni tok guru, tuan-tuan, ya. Kalau tok guru aku, dia uji anak murid, dia hantar kat kubur. Tuan-tuan, aku dulu umur 12 tahun, tok guru kan hantar kat kubur. Bukan kubur macam Kemaman ni ada spotlight, tuan-tuan.
kubur tu ada babi tu, ada biawak tu, tuan-tuan. Di Sabak Bernam tu, sungai Sabak Bernam tu, tuan-tuan. Dia hantar pukul 12 malam, dia letak anak murid, kau duduk sini 2 orang, kau duduk sana 2 orang, kau berzikir. Nanti pukul 2 aku ambil. Tuan-tuan. Tutup guru dulu. Tuan-tuan. Itu Syekh Abdullah Al-Mubarak bagi ayam seorang sekor, anak murid bagi mana-mana ceruk, sembelih ayam. Sembelih. Bawa balik ayam, bagi tahu, Syekh, kami dah sembelih ayam. Seorang anak murid ni, dia tak sembelih ayam. Memang salah seorang anak murid ni, memang Syekh Abdullah Al-Mubarak memang sayang sangat anak murid dia ni. Tuan-tuan, sebab anak murid dia ni tawaduk. Syekh ni tanya, wahai anak murid aku, kenapa kau tak sembelih ayam? Wahai Syekh Abdullah Al-Mubarak, walaupun aku sembelih ayam ni dia ceruk-ceruk mana manusia tak nampak, tapi Allah nampak aku. Nampak tak? Ni orang tauhid. Ya, macam kita lah. Dengan bini kita boleh tipu, bro. Tapi dengan Allah tak boleh tipu. Dengan anak kita boleh tipu, dengan kawan kita boleh tipu, dengan polis Roblox kita boleh tipu. Tapi dengan Allah kita tak boleh tipu, tuan-tuan. Tak boleh tipu dengan Allah. Baiklah, tentang takwa, ta adalah taubat sungguh-sungguh kepada Allah, taubat bodoh daripada bodoh kepada berilmu. Ya Allah, aku ni bodoh, ya Allah, semayang pun banyak tak tahu tentang rukun dia, tentang sunatnya, tentang haramnya, tentang makruhnya, tentang harusnya di dalam solat aku banyak tak tahu, ya Allah, tolonglah bagi aku ilmu. Maka dia usaha menuntut ilmu. Itu kan? Carilah ulama, carilah guru, menuntut ilmu, tuan-tuan. Aku dulu mengaji, umur aku 9 tahun. Masuk pondok sampai umur 20 tahun. Lepas tu balik, bapak aku tanya, nama aku Naha, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jumpa aku mana-mana, ya, Naha, ya. Kau nak kahwin tak? Aku kata, nak abah, siapa tak mau kahwin, ya? Macam kita ni semua nak kahwin lagi ni. Walaupun dah kahwin, nak kahwin lagi ni. Cuma takut mini, ya. Tu dalam tu garang tu. Suara slow, ya. Daripada mana? Daripada Kuantan. Tapi jangan main suara dia boleh menggegarkan dunia. Tuan-tuan, jangan main orang perempuan. Dia kata, nak abah, nak kahwin. Baiklah, kalau macam tu kau kahwin. Kahwin lah, nikah lah, tuan-tuan. Ya, bila aku nikah, aku mengajar di madrasah. Mengajar anak yatim, anak luar nikah. Dan aku ni masa bapak aku ada, dulu pengasas madrasah ni bapak aku, almarhum Tuan Guru Haji Ghazali Beja Hasbullah. Dia ada bela orang gila 18 orang. Lepas tu aku ceramah, aku tak takut orang sebab aku jaga orang gila, bro. Takat tuan-tuan tak gila apa aku takut. Jaga orang gila, aku basuh berak orang gila. Orang gila aku basuh berak. Ya. Bapak aku cakap, nah ni kau ngajarlah sekolah ni, madrasah ni. Bapak aku dia mengajar di madrasah dan dia mengajar kat luar. Dia sebelum dia buka madrasah, dia kerja dengan bawah Jais. Sama dengan almarhum Datuk Ismail Kamus, kawan baik tu, kan? Maka buka madrasah pada tahun 80. Madrasah kami ni dah 45 tahun, tuan-tuan. Madrasah yang tertua, termasuk juga ni kat Kemaman ni, ya. Pusat Islam ni pun sama, tuan-tuan, ya. Sama dia punya umur ni, tak silap aku, lebih kurangnya tertua, tuan-tuan. Itu yang sambil aku mengajar, sambil aku belajar dengan bapak aku. Sekolah kami ni tak ada pembayaran. Aku pelik, aku tanya bapak aku, bah, ya, anak murid panggil bapak aku Abuya, aku panggil abah. Abah, nak tanya ni boleh ya? Tanya lah. Abah jaga orang gila, jaga anak yatim, jaga budak hafal Quran, jaga ibu tunggal. Sekolah aku ada ibu tunggal. Tuan-tuan nak ibu tunggal? Boleh ha? Roger aku, ada 8 orang. Tapi umur 72 lah, tuan-tuan, bro. Ada seorang ibu tunggal nama Opah Dara, gigi 3, Opah Dara, umur 83 tahun. Ada seorang.
Ya. Ni madrasah kami, tuan-tuan, ya. Aku tanya dengan bapak aku, "Bah jaga sekolah ni, abah bagi budak-budak makan, bayar duit guru." Ya. Sebab masa dulu sekolah kami tak ada api. Sekolah kami ni pakai generator, tuan-tuan, generator. Pukul 12 dia tutup. Air pakai air sungai. Kami minum air sungai 12 tahun. Minum air sungai, tuan-tuan. Sekolah kami ni daripada hutan sampai jadi kampung sekarang, tuan-tuan, ya. Ada masuk dalam surat khabar, tuan-tuan, ya. Kita buka ada dekat Google, ya. Ada kat dalam Google, ya. Tu Al-Gugulu tu ada, tuan-tuan, ya. Aku tanya bapak aku, "Abah bagi gaji guru, bagi duit makan, orang makan, beli ikan, beli ayam apa semua, satu hari 3,000 ni keluar ni, mana dapat duit?" Mana? Ya. Apa kata dia? "Nanti aku dah mati, engkau dengan adik-beradik lain jaga sekolah ni, engkau tahulah, aku tak boleh cerita kat engkau." Nah, tuan-tuan, itu bila dia dah wafat meninggal dunia. Masa dia wafat meninggal dunia, malam ni dia wafat, malam Jumaat, dia meninggal malam Jumaat lepas maghrib. Petang sebelum maghrib, aku pergi hospital. Aku pegang perut dia. "Bah, sakit ke?" "Sakit lah, kita sakit takkan masuk hospital." Tuan-tuan, dia marah aku, ya. Bapak aku garang, tuan-tuan. Bapak aku garang. Kalau anak tak sembahyang tahajud, walaupun anak ni dah jadi ustaz, walaupun anak ni dah kahwin, dia denda anak ni suruh tawaf masjid madrasah. Dia tawaf, dia suruh tawaf. Kau pusing masjid ni 7 kali, macam mana tawaf dia Baitullah. Bapak aku garang, tuan-tuan, ya. Lepas tu sekolah kami tak ada TV. Tuan-tuan pergi sekolah kami, tak ada area piring asro tu, tak ada. Tuan-tuan pergi sekolah kami, ya. Nak tengok orang pakai seluar pendek pun tak ada. Orang esok rokok kata-kata tak ada, tuan-tuan, ya. Almarhum dia dah wasiat. Apa kata dia? "Aku ada, aku tak ada, aku tak mau ada benda haram ni dalam kampung aku." Tuan-tuan, "Aku tak mau benda ni merosakkan akidah kamu. Aku tak mau benda ni melalaikan kamu jauh dengan Allah." Tuan-tuan, itulah almarhum ni bapak aku, dia kakak. Itu yang bila bapak aku dah tak ada, meninggal dunia, hari Jumaat macam ni, besok aku nak kenduri anak aku nak kahwin, tuan-tuan, ya. Cakap, "Bah, sakit ke?" "Sakit lah." "Kau balik lah, besok anak aku nak kahwin." Dia panggil mak aku, "Zah, tolong bagi Nahar duit 500, besok anak dia nak kahwin." Pada dia nak meninggal lah, tuan-tuan. Nak meninggal pun sedekah ni. Dia suka tolong orang, tuan-tuan. Bapak aku ni, dia suka tolong orang. Setiap hari Ahad, orang jumpa dia, datang jumpa dia pakai tie, pakai Merc, pakai BM. Bukan nak minta air penawar, nak pinjam duit. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat orang pakai tie ni kaya? Tuan-tuan ingat orang pakai kereta mewah ni kaya? Orang yang kaya ni orang yang tidak berhutang, itulah orang kaya. Orang yang berhutang bukan orang kaya. Orang yang berhutang ni hidup tak tenang, tuan-tuan. Hidup tak tenang. Orang berhutang ni nak pergi mana, pergi sini, hidup susah. Orang cari dia, tuan-tuan. Itu jangan banyak hutang. Bila banyak hutang, susah hidup. Bila banyak hutang, semayang pun tak tenang. Bila banyak hutang, tidur pun tak tenang. Katil hutang, katil dah roboh dah. Nak lalu kedai perabot, takut. Sebab tak bayar lagi, katil roboh dah, tuan-tuan. Akhir zaman orang tak bernikah pas sampai berhutang. Tak ada duit, jangan nikah, tuan-tuan. Nabi cakap dah, kamu tak mampu, kamu puasa dulu. Kamu jangan hutang sana, hutang sini, hutang sini, hutang sini, tuan-tuan. Lagi satu mak ayah. Mak ayah ni kalau ada duit, anak nak kahwin, belanja anak ni, tolong anak ni, tuan-tuan. Macam mak-mak maklung-maklung dalam tu gelang besar-besar, tuan-tuan. Ini duit banyak dalam bank ni. Anak nak kahwin, tolong dia, tuan-tuan. Jangan sampai dia berhutang. Tak apa kita susah dekat dunia, nanti Allah balas kita syurga, tuan-tuan. Itu kalau belajar tentang nikah kahwin, isteri menolak permintaan suami, suami ajak berjima, dia tolak permintaan suami, maka dia dilaknat oleh Allah, dia dilaknat oleh malaikat Allah, tuan-tuan. Dan dia ni apabila menyinggung hati suami pula, tak cium bau syurga Allah.
Untung kalau suami minta, dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, apa akan bahaya kepada suami? Suami boleh jatuh zina. Tambah pula sekarang duk makan ubat kuat. Malam Jumaat makan ubat kuat. Malam Jumaat makan ubat kuat. Itu yang balik cepat. Bulan habis kuliah balik dah. Sebab tak tahan. Jangan makan ubat kuat tuan-tuan, bahaya. Ubat kuat ni dia merangsang, dia luar biasa. Tuan-tuan, bini seorang, kalau bini 2-3 tak apa tuan-tuan. Bini seorang. Jangan makan benda-benda yang tak sepatut kita makan. Nak kuat tenaga batin, senang je. Buka dalam surah Al-Kahfi, ada ayat dalam. Tuan-tuan nak jumpa aku kat luar, satu ayat aku bagi yang 200 aku kena bayar kat aku. Ada dalam Al-Quran tuan-tuan. Tengok orang dulu, semua ada dalam Al-Quran tuan-tuan. Baiklah, sikit lagi tuan-tuan. Dah 8.45. Ya, pukul 9 aku berhenti tuan-tuan. Betul, rumah dekat. Aku daripada Pulau Pinang. Balik rumah, rehat sekejap. Datang sini bukannya aku ada driver, aku seorang ambil kereta. Tuan ingat aku ada driver. Ada orang nak jadi driver aku kata nanti dulu. Setakat ni aku mampu bawa, aku tetap boleh bawa, aku bawa tuan-tuan. Sebab apa? Buat kerja Nabi ni bukan senang. Tinggal bini, tinggal anak, tinggal rumah, tinggal semua, musafir pada jalan Allah tuan-tuan. Baiklah, pertama, kita taubat daripada bodoh kepada berilmu. Kedua, taubat kepada jahil kepada baik. Taubat pada jahat kepada baik. Ingat dulu siapa pernah tinggal-tinggal semayang. Masa ada rock, ada setan, ada toyol-toyol dulu, semayang ada tinggal, wajib bayar hutang kepada Allah. Orang yang tinggal semayang fardu tak boleh semayang sunat. Dia semayang sunat, maka haram kata ulama. Sebab yang fardu dia masih tak bayar kepada Allah. Dan macam mana nak bayar? Bayarlah yang macam mana dan yang macam mana dan macam mana yang kita ingat. Bayar. Sebab itu ulama suruh datang awal masjid. Kita boleh qada solat. Allahu akbar. Hutang dengan Allah kena bayar tuan-tuan. Jangan main. Datang buka dalam kitab Furu'il Masail. Dalam tu menyebutkan hutang dengan Allah wajib bayar, hutang dengan manusia wajib bayar. Sebab itu harta faraid belum selesai si mati ni, tentang hutang-hutang dia tak selesai, maka haram dia faraidkan hartanya, tak boleh. Lagi satu, berlaku cerai berai. Isteri bercerai dengan suami, suami bercerai dengan isteri. Isteri kena tahu, jangan sewenang-wenang nak kena ambil barang dalam rumah. Suami pun kena tahu, jangan sewenang-wenang nak ambil barang dalam rumah. Yang boleh ambil barang dalam rumah jika barang tu milik suami, barang tu milik isteri, maka boleh ambil. Kata suami, ayang, ini abang hadiah sofa ni untuk ayang. Ya. Jadi sofa tu milik ayang, milik isteri ya. Maka berlaku cerai berai, maka sofa tu isteri boleh ambil. Itu kena tahu tuan-tuan, barang pemilik tuan-tuan kena tahu. Banyak orang kadang-kadang dia tak faham tentang harta-harta pusaka, kadang banyak tak faham. Mak meninggal, sudu dekat rumah tu tak boleh ambil tuan-tuan, nyamai. Jam mak tak boleh ambil, kena buat musyawarah, kena ada persetujuan adik-beradik. Itu lah. Kami tuan-tuan, bapa aku meninggal, dia ada kereta. Dia ada kereta yang sultan pakai tu, ada yang tayar motor. Start pakai Enco. Bapa aku ada kereta tu, harganya berapa ratus ribu. Anak murid dia bagi. Anak murid dia datang jumpa dia. Dia kata, "Ustaz, tolong doakan saya supaya projek balak saya lulus." Apa aku doa dengan budak-budak saya hajat lulus. Bila lulus, dia datang balik. "Ustaz, dah lulus dah projek balak, ustaz nak apa?" "Aku tak nak apa. Kau nak bagi ya." "Baiklah ustaz, kalau macam tu saya nak bagi ustaz kereta yang sultan pakai." Selang berapa minggu dia hantar dengan towing kereta sultan pakai yang start pakai Enco tuan-tuan. 5 tayar dia, tayar motor yang jaring-jaring tu. Setiap petang bapak aku naik ronda tuan-tuan, dekat Kuala Kubu, dekat Patang Gali. Tak ada orang pakai, bapak aku seorang pakai tuan-tuan. Pakai serban, relax.
Bapak aku ada motor besar, motor Harley Davidson. Dia ceramah naik motor Harley, tapi dia pakai serban, dia tak pakai tepi keledar. Dia jual motor tu masa nak pergi umrah. Dia nak pergi umrah, dia jual motor tu. Aku tanya bapak aku, "Bang, kenapa jual motor ni?" "Abah nak pergi umrah, duit ni nak tampung sekolah." Nampak tak? Itu yang bila bapak aku wafat meninggal dunia, kereta anak murid bagi, kereta Mercedes, kereta macam sultan pakai tu, kereta-kereta, ada kereta-kereta yang orang bagi, kami jual. Harta tu kami jual, kami dapat balik duit tu, bincang adik-beradik, adik-beradik kata kami tak mahu duit, maka duit ni disalur pada madrasah balik. Bapak aku tak ada harta, itulah harta dia, tuan-tuan. Harta dia apa? Hartanya anak. Sekolah kami ni 12 adik-beradik, semua uruskan sekolah, masaknya, mengajarnya, tuan-tuan, jadi warden ni sekolah kami. Kami tak ada orang luar, semua adik-beradik, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, lagi 5 minit aku nak berhenti. Yang ketiga, malas kepada rajin. Malas kepada malas untuk ibadat, rajinlah untuk ibadat. Kena kumpul amal soleh. Tuan-tuan senang je. Malam ni kita sembahyang Isyak. Hari ni kita buat amal soleh. Tuan-tuan, amal ni diterima oleh Allah. Confirm Allah terima. Adalah hadis. Nabi ajar dah, bangun malam hari, tak kira lah kita nak bangun kencing ke, nak bangun tengok handphone ke, nak bangun tengok bini ke, nak bangun tengok cucu, tengok anak ke, tuan-tuan jangan tak buat 3 amalan ni. Senang tuan-tuan, amalan ni tuan-tuan selalu baca, tapi dia ada tempat-tempat yang tertentu nak kena baca. Adalah hadis sahih. Nabi kata apa? Siapa bangun daripada tempat tidur dia baca satu amalan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali ya, bukan nak kena 20 kali, sekali ya. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekali ya. Yang ketiga apa? Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Itu tidur balik, tidur lah. Dia ibadat pada hari itu, Allah terima amalan ni. Atau pendapat mengatakan lagi, lepas dia baca, dia doa minta dengan Allah, Allah makbulkan permintaannya. Sama satu lagi amalan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jadi orang senang, tuan-tuan tengok orang dulu-dulu, bapak kita, onyang kita, kenapa hidup dia senang? Dia bukan macam kita. Kita pergi pagi, balik malam, kerja pejabat, lepas tu balik kerja for pandai. Cari duit lebih. Orang dulu tak ada. Ada amalan penunduk dunia. Dunia tunduk dengan dia. Ada amalan, ada dalam hadis. Tu orang dulu, anak 17, anak 18, anak 20, anak 15. Hidup mak ayah kita senang. Dunia tunduk dekat dia. Ada amalan dia sebelum subuh. Tuan-tuan jangan tak baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. 99 tak boleh. Bukan haram, dia tak edit. Tengah-tengah baca 88 kali, bini ajak sembang. Tuan-tuan sembang dengan bini, fail, kena buat balik. Ini amalan penunduk dunia, tuan-tuan. Aku ijazah dengan tuan-tuan, tuan-tuan amal. Di sekolah kami tak pernah tak makan. Masa Covid dulu, peti ikan tak pernah kosong. Penuh peti ikan, tuan-tuan. Masa Covid tu 2 tahun, tuan-tuan. Beras bertimbun-timbun. Sambil kami hantar madrasah tempat lain. Sebab budak-budak tu berzikir lah. Ni malam Jumaat ni banyak zikir lah. Besok siang ada wirid. Siang besok sebelum asar, sebelum maghrib ada wirid. Hadis sahih. Siapa baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baca sekali, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Tuan-tuan, kita baca lah. Lepas tu dalam poket kena ada tasbih. Tuan-tuan, kena ada tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Pergi
Pasar Kemaman, nampak perempuan buka aurat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Tuntun tasbih. Kalau slow-slow ada lighter, ada rokok, rokok tu. Aku paling benci orang isap rokok. Rokok ni bau biawak. Beli rokok boleh setiap hari belasan ringgit. Sedekah boleh ke belasan ringgit setiap hari? Beli rokok sebulan beratus ringgit. Boleh ke setiap bulan kita infak dana kita beratus ringgit? Contoh 200 bulan untuk madrasah. Boleh ke? 200 bulan untuk masjid ni boleh ke? Itu kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Kena banyak muhasabah. Sebab apa? Tuan-tuan kena ingat. Ni tok guru aku pesan. Tok guru aku tak ramai, cuma 19 orang tuan-tuan. 19 orang, tapi semua dah wafat. Dengan seorang, ada seorang yang masih hidup. Tok guru aku seorang tu meninggal tengah ambil wuduk. Seorang tok guru aku meninggal terlibat isteri. Tuan-tuan, ya. Meninggal tengah ambil wuduk. Yang ambil wuduk ni nama dia Ustaz Zaid. Dia cakap tak banyak. Orang tanya satu, jawab satu. Ustaz, esok belajar apa? Tasawuf. Tu dia diam. Tak cakap banyak. Dia naik bersekal. Lepas aku mengaji ni Ma'had Yahyawiyah pada Rangas, Perak, Kuala Kangsar. Tuan-tuan, ya. Dia Ustaz Zahid meninggal tengah ambil wuduk. Tuan-tuan. Tasbih. Ini peringkat permulaan pakai tasbih. Jangan malu pakai tasbih. Tuan-tuan dekat Mekah tak malu pakai tasbih? Kat Mekah tak malu pakai tasbih kan? Tak malu. Kat Mekah ada kain sugi tak malu? Kenapa sampai ke Maman tak ada kain sugi bro? Bro, jawab lah. Kenapa tak ada? Malu lah. Kat Mekah elok tak malu? Keluar hotel tangan tasbih. Allah, Allah, Allah. Datang masjid awal. Subuh masuk pukul 5.55. Pukul 3 datang dah masjid. Masjidil Haram. Duduk dalam. Hayyallah. 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 Kenapa? Kena banyak muhasabah. Hati-hati buat haji, hati-hati buat umrah. Yang hadis sebut, mereka pergi tanah haram, mereka bukan untuk beribadah. Mereka pergi tanah haram, mereka untuk melancong. Mereka pergi tanah haram, mereka untuk berniaga. Mereka pergi tanah haram untuk suka-suka. Adalah hadis. Ya, sikit lagi aku nak berhenti dah. Yang pertama tadi taubat. Bagus tuan-tuan. Aku tak cerita sampai ya. Kalau aku cerita sampai ya, esok pagi tak habis. Ya, aku cerita Kalau tok guru aku cerita alif, lam, ha, alif aja 5 jam. Kalau aku ceramah 5 jam, tinggal aku seorang. Tuan-tuan, ya. Tidak ada bulan terkunci dalam ni, tuan-tuan. Iaitu dia kena hijrah, daripada takabur, zalim kepada tawaduk. Itu ada satu doa ni, doa salafus salih. Ya Allah, ya Rahman, kami ini zalim, tawadhukanlah kami ya Allah. Dia ada doa salafus salih banyak. Kami di madrasah ni doa ni. Malam-malam, pukul 4 pagi dah bangun dah budak. Bangun. Masjid kami di bukit. Masjid kami tak ada pagar. Babi banyak tu sebab kat hutan dekat Amfir Zahil. Tapi babi tak masuk masjid, dia lalu je. Dia lalu je. Dia tak masuk. Sebab malam tu masjid kami ada orang iktikaf. Yang malam ada orang iktikaf, tuan-tuan, ya. Yang kelima, itu dia kena berubah, dia kena menyesal, dia kena uzlah, dia riak kepada ikhlas. Riak kepada ikhlas. Sebab itu belajar dalam kitab tauhid, ya, lepas ni aku nak berhenti dah. Dalam kitab tauhid, syirik itu terbahagi kepada 3. Syirik jali dengan nyata, menyembah batu, menyembah patung, menyembah pokok, menyembah binatang, menyembah manusia dengan nyata. Syirik khafi, syirik yang tak nampak. Syirik yang paling tak nampak, yang kadang-kadang kita tak sedar, syirik yang di dalam sembahyang, dia panggil syirik af'al khafi, dia dalam. Tu
Alhamdulillah, malam ni aku dapat sembahyang tahajud. Hebat betul ya aku ni. Ni syirik apa nak kopi. Di Kemaman ni, kawasan ni apa ni? Kelapa apa? Pandan apa? Akulah wali Allah di taman ni. Wali Allah, dia tak tahu dia wali. Tu wali Allah. Wali Allah ni orang yang tahu dia wali. Itulah wali. Macam Habib Omar lah. Habib Omar dia tak tahu dia wali. Orang yang tahu dia wali, Habib Omar. Tengok orang maki dia, dia steady je. Itulah wali. Wali ni dia suka dimaki, tapi dia tak suka memaki. Itulah wali, wali Allah. Tuan-tuan, kita tak ada. Kalau tak percaya, tuan-tuan, test, suruh orang maki dia. Sabar. Kalau sabar, wali ya. Wali Allah ni hebat, tuan-tuan. Kadang orang tanya, Ustaz, wali Allah masih ada lagi? Ada. Wali Allah ni dia akan duduk dekat bumi, dekat penjuru-penjuru bumi. Tu bila dunia dekat kiamat, wali Allah ni wafat. Lepas tu Nabi ni yang masih hidup 4 Nabi. Di langit, Nabi Idris dan Nabi Isa. Di bumi, Nabi Khidir dan Nabi Ilyasa. Ulama bagi tahu dekat bumi ada 2 Nabi yang masih hidup. Nabi Khidir di hutan, Nabi Ilyasa di dalam air. Ini kata ulama. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kita kena percaya lah, tuan-tuan. Ni ahli sunnah kan? Ahli sunnah wal jamaah atau Syiah atau Wahabi. Nabi cakap dah 73 golongan. Daripada aku tutup. 1 golongan sahaja yang masuk dalam syurga. 72 mereka terpesong akidah mereka. Ni kata Nabi. Betul ya? Yang dia tolak itu, dia tolak ini, tak terima itu, tak terima ini. Tuan-tuan ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Baru cerita tah. Ya, kalau tuan-tuan nak dengar lagi kuliah aku, esok ada kuliah subuh di surau Kampung Tempurung. Ya, apa? Besok ada kuliah subuh, tuan-tuan kat situ. Kalau tuan-tuan nak dengar, datang lah ya. Aku besok nak cerita, tak silap aku nak cerita bab perihal solat, tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan lapang, tuan-tuan datang lah ya. Kalau tak lapang, tak payah datang, tuan-tuan. Kalau lapang, datang ya. InsyaAllah. Jadi sebelum aku tutup, tuan-tuan, aku mana-mana aku bawa minyak kasri kijang. Minyak kasri kijang ni salah satu, kalau di madrasah kami, para pelajar kami hafal Quran, kami bagi dia hidu ni. Sebab dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar, dan ada dalam hadis, serta rujuklah dengan ulama-ulama, minyak kasri kijang ni siapa hidu akan dia cerdik. Kalau dia codek kat lidah, dia jadi petah dia bercakap. Kalau dia codek kat lidah atau dia hidu, ada kotoran-kotoran dalam tubuh dia akan keluar. Dia akan sendawa, dia akan muntah ataupun dia akan berak. Ni kelebihan kasri kijang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sakit badan, masuk air mandi. Kasri kijang ni dia luar biasa. Tapi kena tahulah, dia kasri kijang ni senang ya. Kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan hidu, jiwa tuan-tuan tenang. Kasri kijang tu asli. Satu lagi, kalau tuan-tuan hidu, tuan-tuan pakai, tuan-tuan ada tak suka. Jadi macam benci minyak ni. Minyak tu original ya. Tapi hati-hati beli di media sosial, tuan-tuan. Sekarang ni ciplak banyak. Yang kata ubat tu dia daripada perut kijang. Kijang dekat sini tak ada. Dia ada di Nepal, di Rusia, di Mesir. Dia macam kambing gurun, tuan, kasri kijang ni ya. Dia daripada perut kijang. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Tak apa, tuan-tuan ambil je. Tuan-tuan ambil. Tuan-tuan tak bawa duit kan? Tuan-tuan ambil je. Tapi dengar dulu, jangan ambil belah. Tunggu dulu ya. Dan lagi tuan-tuan, aku dah bawa ubat mata ni, alhamdulillah. Ini ubat mata ni tak ada jual kedai ubat. Ini air Zam-Zam, original air Zam-Zam. Sebab ada satu travel, aku rahsialah nama datuk ni. Dia setiap bulan memang dihantar di madrasah kami. Kami akan buat air Zam-Zam ni, kami masukkan ayat Quran dalam ni, kami baca surah Al-Fatihah dalam ni, 1000 kali dalam ni, untuk pengubatan mata. Nanti tuan-tuan titik dekat mata tuan-tuan pedih. Kenapa pedih? Dia rawat mata tuan-tuan. Silau, rabun, ya, ada selaput-selaput, nanti dia rawat. Ada hamba Allah di Pulau Pinang, bini dia nak kena operate mata. Dia amalkan alhamdulillah, dalam masa sebulan dia amal.
6 botol ke 5 botol dia aman. Dia jumpa doktor pakar tanya, Haji, kenapa Haji, orang rumah Haji ni tak payah operate? Kenapa tak payah operate? Saya tengok mata makin lama dalam keadaan yang baik. Doktor tanya pakai ubat apa ni? Dia beritahu pakai ubat, ada ubat mata air zam-zam, dah diruqyah kan. Sebab itu surah Al-Fatihah ni dia 2 nama. Satu dia dinamakan Ibu Al-Quran, satu dia dinama ayat ruqyah. Itu surah Al-Fatihah. Dalam ni 1000 kali kami dah baca tuan. Lagi satu, kalau tuan-tuan pergi ke pekan, pergi dengan bini tuan-tuan jalan dengan bini tuan-tuan tak nampak bini tuan-tuan, nampak bini orang aja kan. Tuan-tuan titik mata tuan-tuan, tak nampak bini orang, nampak bini tuan-tuan je ya? Tuan-tuan boleh ambil dekat luar. Ini tak ada jual kedai ubat, kami bawa di surau di masjid, siapa datang dia beruntung dia dapat. Dan minyak Habatus Sauda ini pun kami buat sendiri, kami acu sendiri tuan-tuan, kami masuk ayat Quran dalam ni. Ini bukan tipu, bukan cetak rompak, kami acu sendiri masuk ayat Quran dalam ni. Ini pati minyak Habatus Sauda. Alhamdulillah tuan-tuan, aku ni dah tua bukan muda ni, janggut pun dah beruban, kecil manis alhamdulillah tak ada, cek doktor darah tinggi pun tak ada, jantung masih okey lagi, padahal tidur tak cukup tuan-tuan. Tapi ini amalan setiap hari amalan makan, nanti pagi dia berak, dia buang kolesterol tuan-tuan. Kalau luaran boleh buat ubatan luaran, kudih, sopak, kayap, titik, kena pisau titik, dia memberhentikan darah. Kau buka je ni, masuk dalam mulut, baca selawat, baca bismillah. Kalau tak tahan minyak dia, masuk dalam air, minum. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Ambil, jangan tak ambil ya. Dah datang ni ambil ya, tapi dah ambil bayar. Jangan ambil belah tuan-tuan. Ni kami nak cari dana sekolah kami ni, tu aku beritahu tadi, ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada orang buta pun ada. Lakinya Cina mu'alaf, bininya buta. Ada seorang ibu tunggal Cina mu'alaf, kaki tak boleh berjalan, pakai kursi roda, anak yatim 3 orang. Kami cari jual-jual ni untuk sekolah tuan-tuan. Tuan-tuan bagi aku duit ceramah, itu untuk aku. Malam ni bagi berapa? 500, 1000, bagi berapa? 300. Biasa 300 lah ya. Tuan ya. Susah nak dapat banyak tuan-tuan ya. Kalau yang selalu bagi banyak ni dekat Felda tu, Ceneh, sana bagi banyak tuan-tuan ya. Sana kalau bagi 500. Kalau di Cerating sana ada satu tempat sekali ceramah 1000 tuan-tuan ya. Tapi kalau kawasan sini biasa 200, 300, 100 tu biasalah tuan-tuan ya. Kulukut punya orang ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Aku nak minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, salah segi hukum, ayat Quran ada salah, hadis ada salah, tuan-tuan ada kecil hati, aku minta maaf banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Mudah-mudahan macam mana kita berhimpun dekat dunia dalam rumah Allah, nanti kita akan berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma rusna bi ainika allati la tanamu wa qfina bi kanabika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.